Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang lagi ke masjid, melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadat yang kita lakukan, amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang makbul, insya-Allah. Pada pagi ini kita nak merenung kata-kata yang disebut oleh Al-Imam Haris Muhasibi, perbaharuilah taubatmu setiap waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kurang daripada 70 kali sehari. Kerana bertaubat dia tidak sama dengan istighfar. Istighfar lain, taubat lain. Kerana orang yang bertaubat dia mesti memenuhi rukun-rukun taubat. Adapun orang yang beristighfar memada dengan dia mengucapkan astaghfirullah, itu paling pendek lah. Tapi kalau orang yang bertaubat mesti memenuhi rukun. Pertama, hendaklah menyesali dosa yang dilakukan. Yang keduanya, meninggalkan, berazam tidak akan melakukan semula dosanya. Dan yang ketiganya, meninggalkan dosanya, kan? Jadi dia mesti ada rukun. Kalau sekiranya rukun taubat ini tak dipenuhi, maka jadilah maknanya taubat dia tidak dikatakan dia bertaubat kepada Allah. Belum lagi dikata orang yang bertaubat. Kalau sekiranya bersangkutan dengan soal manusia, maka hendaklah dia meminta ampun kepada manusia dan memulangkan. Kalau mengambil hak orang lain, maka hendaklah dipulangkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat setiap waktu. Sehingga maknanya Rasulullah menyebutkan demi nyawaku yang di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya aku bertaubat siang dan malam tidak kurang daripada 70 kali. Maknanya kalau kita ni Rasul yang maksum 70 kali bertaubat, kita ni yang terdedah dengan dosa, maka lebih-lebih lagi. Dan bahagikanlah masamu kepada 3 bahagi, kata Imam Haris Muhasibi. Kita naklah memfaraidkan waktu kita ni setiap hari pada 3 faraid, ataupun 3 bahagian, ataupun 3 pecahan yang besar. Yang pertama, hendaklah ada sebahagian daripada hidup itu untuk menuntut ilmu. Hendaklah ada sebahagian menuntut ilmu. Kena datang, kena bahagikan masa kita. Dalam sehari itu mesti ada satu bahagian daripada 3, mesti ada 1/3 menuntut ilmu. Yang keduanya, 1/3 lagi ialah untuk beramal, kan? Jadi kita semayang, puasa, baca Quran, zikrullah, bangun malam, semayang, tahajud dan sebagainya. Ia mestilah memenuhi 1/3 daripada kehidupan, kan? Dan 1/3 lagi ialah bahagian untuk menyempurnakan segala keperluan dan hajat. Ini 1/3. Cari kehidupan, bekerja, mencari rezeki, mesti 1/3. Jadi maknanya daripada 3 tadi, mana dibahagi-bahagikan kehidupan kita. Jangan ada yang terlebih, jangan ada yang terkurang, kan? Jadi kita kena tengok bagaimana pembahagian dalam hidup. Mesti ada waktu menuntut ilmu, mesti ada waktu untuk beramal, dan ada masa untuk memenuhi keperluan ataupun hajat kita
Sebab kita hidup dekat atas dunia, nak makan, nak minum, kan? Kalau kita tak makan, orang lain nak makan, kan? Mungkin kita boleh tak makan sebulan, tapi orang rumah kita boleh makan, tak makan sebulan, tak boleh. Mungkin kita boleh puasa tiap-tiap hari, orang rumah kita tak boleh puasa tiap-tiap hari. Anak kita tak boleh puasa tiap-tiap hari, kan? Mungkin kita boleh pakai pakaian yang maknanya yang dah lama, tak payah tukar. Orang rumah tak boleh, tak nak pakai pakaian yang tak tukar, kan? Kan dia jumpa kawan-kawan tengok, kan? Dia nak pakai yang baru. Maka maknanya mesti ada memenuhi keperluan hajat kita. Ambillah pengajaran atas apa yang berlalu. Apa-apa yang telah berlalu dalam kehidupan kita ni, ambil pengajaran, ambil pelajaran. Semalam apa yang telah berlalu dalam kehidupan kita, Ambillah ia sebagai pelajaran dalam kehidupan. Macam semalam katakanlah apa yang berlalu dekat atas diri kita, maka belajarlah, ambillah pelajaran daripada apa yang kita tempuh pada waktu semalamnya. Dan berfikirlah tentang kesudahan dua golongan yang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fikirkan dua golongan ini apabila dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama ialah golongan yang berada di syurga dan mendapat redha Allah. Jadi fikir, bagaimana golongan yang pertama, golongan yang berada dalam syurga dan mendapat redha Allah. Sudah tentu mereka berada dalam nikmat, sudah tentu dalam kebahagiaan, di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi renungkan. Yang kedua, golongan yang berada di dalam neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan fikirkanlah tentang kesudahan golongan yang kedua. Bagaimana kalau masuk dalam neraka Allah? Sudah tentu mereka berada di dalam azab, sengsara. Tidak ada satu saat pun dalam kehidupan mereka mendapat keamanan. Satu saat, tidak ada satu saat. Makna setiap masa mereka di dalam kesengsaraan, azab Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuba kita renung-renungkan golongan-golongan ini supaya kita dapat menilai dan mempertimbangkan diri mana yang kita nak jadi orang yang saadah ke ataupun syaqawah, mana orang yang maknanya menderita ke. Jadi terpulang kita boleh memilih dengan akal, dengan iman yang Allah Ta'ala bagi, kita boleh pilih. Kalau kita yang memilih maknanya kemurkaan, itu pilihan kita. Allah Ta'ala beri kita akal, kita yang memilih ke arah itu. Kalau kita hendakkan saadah, kesenangan ataupun kebahagiaan, juga atas pilihan kita, dengan petunjuk dan dengan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita renung-renungkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lahim mahfuz. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil ma'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wa subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la tushmin a'daihim bidaihim waj'al al-Qur'ana al-'azim shifaa'ihim wa dawaa'ihim fa'anal 'alil wa antal mudawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.